Okey, kita sambung daripada kelas itu. So, kita sambung daripada kelas hari itu. Chapter 2, Strategy and Model of our Virtual World. Okey, tak apa hari ni. SMS 1 dah siap lah. Belum. Hantar by Jumaat ni tau. Jumaat ni? Iyalah. Saya dah bagi seminggu kot. Seminggu je, bukan 2 minggu kan? Tak ada, seminggu je. By Jumaat ni kena hantar sebab Sabtu tu nanti dia tutup submission, Sabtu pukul 12. Okay, hari ni kamu akan belajar apa relationship between internet dengan marketing tu sendiri. Lepas tu kamu akan belajar apa dia .com era tu. So, lepas tu kita akan tengok sikit lah strategi dengan business model untuk untuk marketing, untuk online marketing ni lah. Lepas tu business kategori. Lepas tu lastly kamu akan faham lah apa strategi option for retailer and partnership. So, ni adalah topik online kamu. So, okay, so ni adalah apa dia yang kita tengok first topic adalah kita tengok internet relationship. So apa relationship antara internet tu dengan kita punya ni lah online marketing. So apa relationship between relationship internet tu dengan marketing. So apa yang kita sekarang ni menggunakan apa persamaan orang kata dalam internet tu sendiri, dalam marketing tu adalah kita nak buat building relationship with potential customer and client rather than just selling to them. So relationship internet tu sendiri dan dengan marketing tu adalah kita membuat kita buat connection lah, buat networking, bukan saja untuk menjual barang je, sebab memang kita gunakan internet tu as a platform untuk jual produk dengan produk dan juga servis kita. Tapi kena ingat juga at the same time kita membuat network juga, membuild relationship atau kita panggil dia building network dengan potential customer dan juga dengan current customer yang ada. So normally adalah kalau kita buat relationship with marketing ni, kita akan build customer loyalty and we can build trust based on mutual respect. So kita dengan orang kata dengan guna dengan online marketing ni, kita more kepada build customer punya loyalty based dengan kita punya brand atau produk kita, and the same time dengan kita buat dia macam mutual respect antara kita dan customer kita. So disebabkan kita ada potential customer dan juga klien, so dia akan buatkan kita internet ni juga akan membuatkan kita membuat keputusan yang betul lah kat dia, sebab kita dah build network, kita dapat maklumat orang kata tentang customer dan juga market yang ada, trending yang ada, so kita boleh buat keputusan yang betul lah. Kecoh yang belakang rumah tu, kenapa ni? Kat kawasan Mari nak hujan ke apa? Sebab macam putus-putus. Dah balik Johor ni sebenarnya air tak berapa kuat. No wonder lah. Padahal macam kicau-kicau sikit kat belakang tu. Kalau dekat KL tak ada, tak bising. Okay. Tak apa. Tak apa, nanti kalau apa-apa pun ada rakaman orang kata apa slide ajaran ni, so senang nanti apa-apa refer kat tu lah. So selain daripada help them make the right decision, kita juga at the same time would rather deal with someone who helpful rather than pushing the hard sell. Maksudnya kita disebabkan kita menggunakan internet, kita sekarang ni dengan customer, kita lagi sepatutnya lagi membantu orang kata customer kita daripada kita push customer tu untuk membeli barang kita. Sekarang ni dunia era memang
Macam kalau Rin dah tahu pun sekarang pun orang banyak dah klien-klien ni more pada aktif daripada pasif punya customer yang membeli barang-barang ni, especially kat dalam online pun sama. Tapi kita memang je orang ni aktif customer kita ni, tapi kita kena bantu customer kita ni untuk mengenali produk kita dan dia meminat sendiri untuk membeli barang produk kita ni compare pada kita paksa dia beli sekarang ni. So kita orang kata apa, kita gunakan internet sekarang ni untuk marketing kita, untuk membantu lagi orang kata customer kita. And then dengan guna internet juga customer kita banyak akan mendapat informasi lah, dan juga informasi tentang orang kata orang cakap apa, klien kita ni akan dapat banyak informasi tau, terutama pasal produk ataupun servis kita yang kita nak tawarkan kat dia. Johan ni macam saya cakap lah, Johan ni bukannya pasif dah, sekarang ni Johan dah aktif. Customer kita ni jadi ni aktif compare kepada zaman-zaman dulu, zaman-zaman era 60-an, 70-an dulu tu. Okay. Lepas tu, the internet is a community of communities. Maksudnya adalah kita punya, orang kata apa, internet ni adalah macam sebuah community tau. Semua orang boleh tahu tentang informasi tu di hujung jari je. So dia boleh search sana. So dia community yang sangat besar tau internet ni. So kita boleh dapat. So kalau kita nak, orang kata apa, nak menjual produk dan servis kita, senang kat dalam tu. Okay. Yang lain-lain ni boleh baca sini kot. Kita tengok ni. So faham kenapa relationship between internet dengan marketing tu sendiri Faham. Okay. Lepas tu ini adalah .com bubble. Okay, .com bubble ni adalah macam sejarah sikit lah. Yang ni kita kembali kepada sejarah macam .com bubble, ataupun kita panggil dia .com boom, ataupun internet bubble, ataupun bubble burst. Dia ada banyak nama sebenarnya, tapi kita pakai yang nama-nama popular lah, macam .com bubble, apa semua tu. Bubble ni, .com bubble ni dia start masa pada pertengahan 97 hinggalah awal 2000, tahun 2000 tu. Masa tu time ni memang sangat, orang kata apa, stock market tengah tinggi lah, dan ekonomi pun tengah hangat-hangat, orang kata nak masuk tahun millennium kan, tahun 2000. So macam perniagaan online pun at the time pun sedang, orang kata, begitu progresif peningkatan. Tapi dia ada juga dia punya pro and cons walaupun .com bubble, dia namakan pun .com bubble ni, ada reason kenapa dia .com bubble, sebab benda tu macam nak pada macam saya cakap lah, pada awal tahun 2000 tu .com bubble tu meletup lah, ekonomi jatuh apa semua at that time masa tu. So yang ni tu sebab tu dia panggilkan .com bubble. Recession kan? Sebab during 1997 tu sampai ke 2000 tu, dia macam bubble tu dia macam terkumpul tau. Memanglah time tu memang semuanya steady, semuanya tenang, stabil je. Ekonomi, orang kata, dalam internet pun membangun dengan baik lah time tu. Tapi dia macam benda yang lama tersimpan kan, macam gunung berapi kan, macam merinding gunung berapi, lama-lama dia perap tu, lepas tu dia meletup kan. Dia kurang macam tu juga .com bubble ni. Tapi masa awal tahun 2000, sebab tu tempoh macam Rini nampak kat dalam slide ni kan, 1997 ke 2000 tu dia sangat orang kata stabil time tu. After 2000 tu dia meletup tau. Meletup tu dia jadi ekonomi tu dia terus merendum. Masa tu collapse nampak. The collapse of this internet stock participate in 2000. Maksudnya dalam hujung-hujung tahun 2000 dan juga awal tahun 2001 tu. Orang kata pun tiba-tiba time tu internet macam kena serang, ekonomi internet, dan internet tu ni dia diserang dengan benda-benda macam benda-benda yang tiba-tiba dia crash tau. Masa tu lah time tu ada macam ada fraud, apa lagi, ada fraud, ada orang nipu di dalam talian apa semua tu. So orang dah dapat kesan benda ni, so tiba-tiba dia punya ekonomi time tu terus merundum tau, tahun 2001 tu. So masa time tu banyak efek lah. Amazon, apa lagi, eBay apa semua tu, even at that time Facebook apa semua tu pun efek tu tau, dia punya penggunaan, sebab orang dah tak percaya dah.
penggunaan internet at that time. Sebabkan orang dah banyak kena tipu, perniagaan pun kena tipu, so orang dah tak percaya online business ni. Padahal masa 97 ke 2000 tu sangat cantik pengembangan orang kata penjualan dalam online tu. Tapi disebabkan ada faktor-faktor internet tu tiba-tiba crashing, dan ada macam ada terrorist attack at the same time tahun 2001 tu ada orang hack apa semua dan juga buat penipuan, stok internet sangat jatuh teruk time tu dan ekonomi pun terus lumpuh, bukanlah terus lumpuh maksudnya macam ekonomi at that time sangat drop lah. Itu yang kita panggil dia sebagai .com bubble. Dia burst afterward, dia jadi burst lah. Lepas tu nanti Rin boleh baca sikit lah dekat dalam internet macam search dalam Google kan, .com bubble with history. Dia memang dia dah orang kata apa, dia jadi company-company semua dapat kerugian yang sangat besar lah. Bukannya masyarakat dia bukan berjuta je, dia multi-million dollar punya business pun boleh jatuh macam tu je. Multi-million. Multi-million company yang besar-besar tu pun terus jatuh sebab orang banyak buat penipuan atas talian. Orang banyak tipu klien dan curi klien, curi data klien. Masa ni tak ada lagi orang kata apa, cyber security yang kuat. Maksudnya kita tak boleh pakai data, kita tak boleh, sekarang kan kita ada rule. Orang nak pakai data klien, dia kena minta persetujuan daripada klien tu sendiri. Pengesahan klien tu, ataupun kalau orang company nak jual data orang kata data klien, dia mesti dapat approval daripada higher security, daripada kementerian dan juga daripada mahkamah untuk melepaskan data tu kepada untuk dijual. Macam itulah kiranya. Dulu tak ada, dulu semua orang mencuri. Orang boleh kadang-kadang macam satu company tu, dia boleh sanggup tadi tipu Rin. Kadang-kadang dia kata ni company A, padahal orang yang sama tau, dia call Rin daripada company B nak invest ni, dia akan jual stock market tu sangat rendah. Dia memang target, dia bukan target yang macam company-company besar, dia target company kecil untuk beli. Kalau Rin nak tengok situasi ni kan, Rin cuba pergi cari dekat dalam internet kan, cari nama cerita tu ada Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street, Serigala Wall Street. Nanti Rin check Google lah, tengok Google, lepas tu tengok kalau boleh download tengok cerita tu. Memang time tu memang kejatuhan lah. Macam mana pengembangan dia bukanlah pasal directly pasal perkembangan internet pun, tapi dia salah satu punca yang membuatkan internet tu bubble .com bubble tu burst juga. Bukan dia lah punca, maksudnya dia punya orang kata apa, dia adalah salah satu company yang merosakkan jugalah. Merosakkan. Dia sebenarnya banyak during that era, during tahun 2000-2001 banyak sangat orang kata penipuan, company-company buat frauding ni tau. So dia macam mengambil advantage lah pada orang yang tak tahu pasal internet, tak tahu pasal informasi tentang perniagaan tu semua kan. So dia akan take advantage lah normally. So apa faktor-faktor yang membuatkan .com bubble tu burst kan, meletup kan? Salah satunya adalah the use of metric that ignore cash flow. Dulu kita ada macam-macam modus operandi tau, peniaga-peniaga ni semua ada modus operandi, tapi dia orang tak tengok tu cash flow punya transaction tu tau, proses. Dia memang dulu tak perketat. Dulu dia orang terus masuk dalam diorang punya account ataupun diorang buat macam account ketiga dan masukkan. Diorang tak tengok proses tu macam mana flow tau. Tak tahu orang boleh, masa tu orang hack tu, orang terus ambil account dia macam tu. Dan company-company banyak nak lambat lah nak realise patutnya diorang kena pergi ke bank dan buka account kat bank untuk keselamatan. Ni tak, diorang buka account diorang sendiri yang semua duit tu masuk dalam dana diorang, company diorang, dan diorang tak, sekali dah kena curi habis. Macam tu, kena tipu habis. Okay, lepas tu significantly overvalue stock. Kadang-kadang ni pun salah satu punca .com. Masa tu kan sebab orang banyak main stock, orang ada macam sekarang lah yang orang macam main forex apa semua tu kan. Dulu lagi rapid tau on that time, during that time lagi ramai orang main.
tahun 2000, 2001 tu lagi orang main dan stok tu dah terlampau overvalue sampai dia tak dapat keuntungan. So orang beli sebab orang yang macam orang yang main stok ni, company-company yang main stok ni, diorang bayar sangat banyak tau investment diorang. Tapi disebabkan ada certain company yang kecil-kecilan ni kan, yang menipu ni, diorang membeli saham tu dengan harga yang rendah. So dia macam dah overvalued benda tu. So tak dapat profit lah kiranya. Patutnya benda tu dapat kerugian disebabkan orang company-company ni beli yang kecil-kecil punya stok ni, yang apa, stok yang besar-besar ni tak dapat keuntungan. Macam tu. So dia overvalued lah stok tu. Okay, lepas tu popularity does not equal to profit. Dulu tak macam sekarang. Dulu kalau macam Insta famous ke, Facebook famous ke, streamer ke apa, tak dapat keuntungan. Famous macam mana pun tak dapat keuntungan sebab dulu memang tak ada benda-benda ni. Zaman-zaman 2000, tahun 2001 memang tak ada benda-benda ni. Tak ada live streaming, tak ada Insta famous ni, tak ada. So memang tak ada. So tak boleh buat profit lah kat situ. Maksudnya kalau ring famous sekali pun, kalau jual barang dalam tu pun tak dapat equal profit. Sebab orang tak percaya dekat internet at that time. Sebab zaman kejatuhan internet sekejap lah kiranya. Macam tu. Sebab sekarang ni orang dah more trusted for internet juga kan. Tapi adalah ragu-ragu. Tapi macam kita more trusted untuk kita buat kerja tu. Buat menggunakan internet tu sendiri. Dan kita buat selling pun kat dalam company pun ia sama juga. Okay, many company are too speculative. Okay, ni pun sorry. Ini bukan faktor dah, ni avoiding another internet bubble. Sorry. So tak perasan pula ni. Okay. Yang apa, faktor-faktor tu dah habis lah. Dia tak banyak pun, 2 faktor je sebenarnya. Lepas tu macam mana kita nak avoid dia adalah satu, kita tak semestinya popular. Macam tadi saya cakap, popular does not equal to profit. Maksudnya walaupun kita dah popular pun, company kita popular ke apa, doesn't mean company kita boleh selamat di dalam internet tu sendiri pun. So sebab kita sekarang ni kita nak mengelakkan bubble.com tu balik tau. Maksudnya orang terlampau bergantung harap menjual beli di dalam online sampai mencetuskan keruntuhan ekonomi tu balik. Macam tahun 2001, tahun 2001 macam tu. Sebab masa tu memang nak recover balik, it takes 2 years jugalah, from 2002 sampai lah ke 2004 nak recover balik the economy. Sebab orang dah tak dalam online. Sebab dulu orang masa time tu US heavy dependent on online business tau. So banyakkan perniagaan time tu semua dah jatuh. So untuk nak mengelakkan tu, kita buat macam ni lah, avoid lah. Maksudnya kita kena macam yang kedua, many company are too speculative. So sekarang ni pun company sekarang pun kena berjaga-jaga dan juga kena tengok ada tak risk, apa risk dia kalau kita invest ni. Dia kena buat siasat, dia kena buat research dan siasatan yang lebih detail lah pasal investment baru ke, projek baru ke, idea baru, semua tu dia kena tengok. Sebab tu dia kena berjaga-jaga lah sekarang ni. Lepas tu sound business model lah essential. Ini adalah apa yang dimasukkan adalah sekarang ni kalau kita nak buat apa-apa bisnes, kita kena ada business model yang sangat kokoh dan juga efektif. Dia tak boleh buat macam dulu buat je lah apa-apa pun jadi berkesan. Tapi sekarang dah tak boleh macam tu. Kita more fokus kepada betul-betul orang kata nak mengurangkan risk lagi daripada mendapat keuntungan. Ya, betul tu. Ni you screen share. Other than that adalah basic business fundamental cannot be ignored. Apa-apa pun walaupun kita dah gunakan online business ke apa, fundamental dalam business kita jangan lupa. Kena ada lah fundamental, kena ingat macam mana nak proses-proses dalam membangunkan bisnes tu kena ada juga. Jangan ignore lah, maksudnya walaupun kita more fokus pada online bisnes apa semua, tapi kita tetap juga ingat asas fundamental pada bisnes tu, proses bisnes yang asal tu, supaya nanti apa-apa kalau terjadi kita ada ada backup lah kiranya untuk di masa ke depan. Correlation with the stock market is a key. Sekarang ni apa-apa macam online kan,
Kalau siapa yang mana company yang main yang online sekarang ni diorang dah collaborate dengan stock market exchange sekarang ni. Sebab apa? Diorang kena tengok juga stock market hari ni macam mana. Kalau esok pula macam mana? Esok lah dia akan tengok. Tapi hari ni dia akan tengok okey apa stok mana yang baik, yang turun naik. So untuk apa-apa sebab apa diorang kena tengok daripada stock market tu, sebab diorang kena jual produk diorang tu untuk diorang kena invest diorang punya duit kepada company tu, dan juga at the same time diorang kena jual produk based on stock market tu. Kalau sebab dia ada kaitan sikit, kalau macam sesuatu stock market tu jatuh, maksudnya ada certain company tu dah tak jual produk tu, dia tak fokus pada produk tu, so sebab tu stok tu boleh turun. Kalau dia nak naikkan stok tu, dia kena jual heavily jual produk tu ataupun servis tu untuk meningkatkan stok market tu balik. Macam sekarang kan, apa yang tengah naik? Confirm lah face mask, apa lagi? Sanitizer, benda-benda ni kan, benda-benda. Lepas tu apa yang apa tu? Dettol apa semua tu. Lepas tu yang apa, heat gun tu kan, semua tu. Benda-benda tu semua tengah naik tau. Maksudnya benda-benda ni membuat company pharmaceutical, company yang buat benda-benda ni stok dia naik. So masa mula-mula tu macam diorang sebab diorang ni nak tahu nak untung ke tak sekarang ni, ikut keadaan diorang dah tahu dah keadaan macam ni kan. Orang customer memerlukan barang-barang ni, diorang akan invest pada pharmaceutical ni pada harga yang murah. Lepas tu diorang jual barang-barang ni supaya pharmaceutical tu naik tu barang dia, produk dia tu. Macam tu dia dapat keuntungan. Sebab orang dah heavily bayar kan. So kalau nak beli pun nak belikan stok company tu mesti mahal lah afterward. Kalau nak kau belilah mahal. Time murah-murah tu kau tak nak beli. Macam tu. Sebab tu dia kena related kepada stock market balik. Kalau nak cerita pasal macam mana nak berbisnes, kalau gaya besar memang lama lah. Memang lama kalau saya nak cerita pasal macam mana nak related stock market exchange tu dengan bisnes kan, memang sangat lama nak cerita. Sebab macam Rin contoh lah Rin adalah company yang membuat face mask, nak dapat keuntungan kan, nak dapatkan keuntungan balik dengan berkali ganda kan. Rin memang kena main stock market. Lepas tu Rin macam invest, buka orang kata mula-mula company punya share tu dalam harga yang rendah. Lepas tu Rin jual produk-produk company company Rin jual semua face mask apa semua naik kan. Nanti harga stock market tu akan menjadikan keuntungan, sebab keuntungan company Rin, sebab orang dah beli, banyak orang berlabur invest, so duit investment diorang tu jadi keuntungan Rin. So kalau Rin nak jual boleh, tapi jual dengan harga mahal, ada orang mesti akan sanggup beli, company-company besar akan sanggup beli, akan jadi 2 kali ganda lah kiranya stock market tu. Sebab tu kalau tu nanti kalau Rin nak belajar main stock, itu orang lain nak kena ajar. Concern saya ada jugalah pergi dengan big wiser, pergi tengok apa yang belajar stock exchange ni, ada lah barulah saya faham macam mana kait ni dengan company tu. Tapi itu untuk sekefahaman, untuk mengajar orang lah, maksudnya apa related stock exchange tu pada company tu untuk menjalankan perniagaan dia macam tu. Okay, yang ni ada pas kita dah tahu pasal .com bubble tu, macam mana nak avoid dia, macam mana apa faktor dia, dan kita pergi kepada basic online marketing strategy. Basic dia senang je, 3 je. One is search optimization, engine optimization yang kita pakai tengok macam Google, Yahoo apa semua tu kan. Itu. Lepas tu content marketing. Content marketing ni nanti kita tengok apa benda proses dia. Lepas tu last yang ketiga dia adalah social media marketing. Yang ni adalah 3 paling basic dalam online strategi. Dia ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang ni adalah asas pada yang semua tu. Jadi cara-cara ni lah. So nanti Rin kalau nak further lagi, Rin kena pergi yang online business punya seminar apa semua tu, Rin akan belajar benda-benda yang baru lah. Tapi yang ni adalah yang basic ni. Basic dia pada 3 ni je. Benda ni 3 ni memang asas dia. Tapi nak mengembangkan pada 3 asas ni, Rin kena pergi tengok seminar-seminar yang ada. Banyak seminar-seminar ada. Dalam Facebook pun ada sekarang saya tengok. Ada yang bayar, ada yang free. Ada yang bayar, ada yang free kan. So tengok pada mana yang tu lah. So yang pertama ni kita tengok search engine optimization ataupun SEO. SEO ni more kepada macam mana Rin nak menggunakan
search engine tu untuk jadikan tempat advertisement dan juga orang nampak website Rin dan website Rin tu lah. Mostly kalau macam Rin kalau tengok kan, kalau kita type something kan, ada dekat Google tu macam contohlah. Sibuk pula atas ni. Contohlah kita buka Lazada kan. Perasan tak ini? Ads Lazada ni kan. Ads ni adalah salah satu cara untuk kita nak buat orang kata apa? Search engine optimization lah. Maksudnya kita bayar dekat Google ni untuk kita punya website punya apa? Nama ni berada di first page dalam Google ni. Ni salah satunya. Dan nampak kat bawah ni pun boleh je kita tengok sebenarnya www.lazada.com. Tapi untuk make sure yang Lazada ni keluar dekat tu, dia akan bayar macam Lazada dia akan bayar Google, dia akan keluar macam perkataan AD ni. AD maksudnya ads. Ads lah. Dia akan keluar ads. Maksudnya dia akan keluar ads dulu baru yang sebenarnya. Tapi kalau macam Lin tengok kan, kita type Lazada, dia akan fokus on Lazada lah, dia promote Lazada, nampak? Sini. Tengok siapa owner dia, Alibaba Group. Alibaba Group. Memang Alibaba Group pun. Alibaba China. Ni China mari je. Nampak? Nampak? Kalau Alibaba pun dia still lagi ada AD. So dia macam beri ke dia prioritisekan. Inilah kita panggil sebagai search engine automation. Apa-apa kalau macam mana pun kita menggunakan search engine untuk untuk bagi klien kita atau customer kita notice tentang diri kita. So sekarang ni pun Google pun dah pandai, dia dah ubah sikit. So dia sekarang ni dah ada shopping. So shopping ni dia akan membantu lagi orang kata apa? Macam customer untuk membeli ni lah. Membeli barang apa semua tu. Sekarang dah maju lah, sekarang ada shopping. Dulu tak ada benda-benda lah ni. Tapi tak puas rasa kalau shopping dekat online. Nak kira puas tak puas. Ni apa hal keluar benda lah ni. Sibuk. Mula orang jadi cerewet. Cerewet Saya cerewet sikit. Kamu dengan saya punya biji lebih kurang lah. So ini adalah orang kata search engine optimizer punya ni lah strategi. Kalau Rin nak tengok dia punya detailing in terms of Rin boleh Google, ni just untuk pengenalan je lah. Tapi ini adalah step by step dia tau sebelah ni. Macam nombor 1, initial analysis, keyword research analysis. So sekarang ni kalau kita pakai search engine, kalau kita pakai search engine, kita akan pakai keyword tau. Supaya orang senang nak cari kita. Sebab tu kalau perasan tak, kalau macam online business ni, dia akan cari nama-nama yang jadi keyword untuk dia nak kena, dia type tau untuk kat Google tu. Facebook, Twitter, Lazada, pergi Shopee. Dan orang guna keyword untuk macam brand lah, macam tu. Dia orang keyword tu adalah brand je orang. Selalunya. So macam Rin nanti kalau nak buat online business kan, kalau nak namakan company tu kan, memanglah nama company tu kena related pada produk kita apa semua, tapi kena cari juga nama company kita based on keyword untuk lebih senang untuk kita nak buat search engine optimization punya promotion. Macam tu. So ni dia punya langkah-langkah lah. Ni boleh nanti Google lah baca sikit. Kalau tak faham nanti boleh tanya segala. Okay, yang ni content marketing. Content marketing adalah macam mana mainly kita fokus on online content marketing, orang kata apa, more kepada apa content marketing kita nak letak di dalam kita punya idea daripada kita punya website. Dalam website kita lah, mungkin kita boleh letak podcast, kita boleh letak video, kita boleh letak tutorial ke ataupun game ke di dalam kita punya website tu, supaya orang lagi kita tarik pergi ke kita punya website dan juga kita punya apps macam tu. Sebab content marketing ni sangat penting ni, sebab macam mana
Rin letak konten dalam orang kata pengisian di dalam website dan juga app tu, dia memainkan peranan penting pada tarikan untuk customer kembali balik ke Rin punya website tu. So ni adalah step by step dia lah, macam editorial Nak tanya, Ah, yang assignment 3 tu, hmm. ke nak kena buat macam Lazada, macam Shopee ke? Depend pada bisnes apa Rin nak buat. Kalau kata Rin more Macam, kepada produk dia ada macam-macam product base punya web sebenarnya, web design. Macam Lazada pun ada yang macam Dell pun ada. kalau macam bisnes tapi fokus pada satu produk je, boleh tak sih? Boleh macam Dell tu. Tengoklah buat research pasal kat Dell, kat Huawei, dia orang jual pada satu produk je kan. So tengok website dia orang, macam mana dia orang buat website dia orang. Kalau nak buat macam yang macam Lazada tu sebenarnya, Lazada, Shopee tu, dia bukan product base tau. Dia memang dia jual produk tapi kita panggil dia sebagai service base. Service base. Service base punya business sebab dia jenis yang dia memang service kan. Dia macam kalau kita buka, kita menggunakan website dia untuk membeli barang. Kita bayar, tapi barang dia tu daripada orang lain. Bukan daripada company Lazada tu sendiri. Faham tak? Macam Shopee kan. Shopee pun barang tu datang daripada orang lain. Bukan datang daripada nama company Shopee. Bukan. Penghantaran je daripada Shopee. So kita Macam kategorikan dia Shopee macam kedai je lah. dia macam kedai servis saja. Dia macam service base punya business lah. Macam kita tengok servis lain macam Asia, TGV, GAC. Itu kita panggil dia sebagai service base lah. Kalau product base, memang dia akan jual produk directly from the company itu sendiri. Macam Dell, apa lagi? Intel, Huawei, Samsung, Lenovo, semua ni kita panggil dia product base. Sebab dia jual memang produk dia kan. Adidas, Timberland, semuanya base. Kita bukan pakai orang lain punya platform punya web base untuk beli barang dia. Dia memang sendiri. Macam tu. Product base adalah yang paling mudah nak buat lah. Compare pada service base. Service base ni dia macam kita kena link dengan peniaga-peniaga dengan semua tu. Leceh sikit lah. Tapi kalau dapat buat tu memang bagus lah. Masa ni kamu akan dapat keuntungan yang lebih lah juga. Sebab kita based on commission and percentage kat situ. Faham ni Yang konten ni pun faham tau. Konten ni apa benda yang Rin letak di dalam apps dan juga website tu pun penting sebenarnya. Designing web tu, color dia, apa lagi, word tu pun penting. Word kena, sebab tu kena, kalau orang banyak buat kan, kadang-kadang saya tengok student kamu punya sesinya dulu buat kan, ada yang background overlapping. Word pun ada, wording pun ada. Kadang-kadang ayat-ayat dia pun bosan-bosan. Siapa you? Adik. Adik pun nangis. Okay, sir. Pergilah pujuk dulu. Apa dia? Ada lagi. Adik-beradik ramai je. Oh, ya ke? Biarlah orang lain pujuk. Adik nombor 2, saya sulung. Yang lain ni nombor 9. Kecil lagi. Oh, patutlah macam bising-bising sikit, tak apa. Saya try menghabiskan secepat yang mungkin supaya kamu boleh kembali jaga adik-adik tu balik. Okay. Untuk yang strategi yang last adalah strategi social media marketing lah. Social media marketing ni macam yang Rin tengok lah kat social media macam mana orang menggunakan platform social media untuk advertise dia orang punya perniagaan tu. Ada orang pakai Facebook, ada orang pakai Twitter, ada orang pakai apa ni, YouTube, pakai Instagram. So macam mana yang you guys nak pakai social media tu, it depends on creativity of Rin dan juga dengan marketing team Rin tu lah. Sebab sekarang ni pun Google pun dah ada, Facebook pun dah ada dia punya macam platform base untuk, macam contoh lah, macam saya tengok perasan baru-baru ni
Siapa yang sekarang ni kan macam rinting kan, kalau streamer, dulu streamer dia boleh post terus dalam dia punya Facebook tu kan. Sekarang ni Facebook dah buat Facebook gaming pula, untuk khas untuk gamer, untuk stream live dan juga mendapat duit dia at the same time. Maksudnya dia lagi lama di sini dia akan dapat duit lah macam tu, dan adalah syarat-syarat lain, dia kena dapatkan berapa ribu star dalam satu hari minimum untuk dapatkan pulangan duit tu balik. Yang mana streamer-streamer baru memang sakit lah. Kalau macam streamer-streamer yang dah hangat di pasaran tu lain cerita lah. Kalau macam Rin tengok macam ada yang pergi ke Discord, ada seperti tu. So banyak tau sebenarnya yang nak mempromotkan produk tu, apa, barang-barang dan servis dan juga produk yang untuk base company tu. Tapi ni kita cerita gamers lah. Tapi kalau nak cerita based on company, dia ada banyak juga platform. Dalam Facebook pun ada platform untuk menjual advertising untuk barang, jual barang juga. Dia bagi kena register dan juga duduk dalam platform tu, dan kita kena ada ikut quota dia, berapa banyak kita kena buat marketing. Macam mana kita nak buat live. Kalau Rin perasan lah kan, kalau pasal tentang, sebab social media marketing ni dia akan berkait dengan content marketing tau. Dia akan banyak gunakan content marketing. Macam kalau saya nak bagi contoh pun, ada satu streamer tu dia akan satu peniaga tu dia akan stream dalam satu hari tu 3 kali ke 4 kali dia buatkan live stream untuk mempromotkan barang-barang dia. Dan orang-orang yang bekerja dengan peniaga tu dia akan buat lah streaming lah live dalam 2-3 jam. Dia akan buat lah pukul berapa, tapi dia akan tetap buat live tu untuk mempromotkan produk-produk dia. Sebab tu dia kalau tengok diorang akan buat live video untuk jual barang, untuk promote barang lah at the same time kan. Lepas tu orang tengok-tengok, orang bala-bala komen kan kat situ. Lepas tu kan kita tutup 2-3 jam kemudian dia akan buat live balik, terpromote pula benda-benda baru. Macam tu. So dia benda ni memang online business ni dia akan memang kena, content tu kena penting lah. Dan social media platform, social media marketing platform pun kena betul. Yang mana kat Instagram ke, kalau boleh guna dia 3 lagi bagus lah, tapi penat lah. So macam Lin tengok kat sebelah ni adalah proses-proses dia lah. Set goal, determine audience. Ni memang kalau type pun dia akan keluar benda sama social media marketing. Walaupun ada pun ada ubah sikit-sikit je. So nanti Rin boleh baca sini yang tu direct je lah. Ni sebab ni pengenalan je. So saya takkan tu. Sebab kan kita tentang strategi kan. So 4P ni dalam marketing ni memang takkan lari lah. 4P ni takkan lari. 4P ni takkan lari. Sebab kita belajar online marketing. Nama pun marketing. Marketing memang berkait dengan 4P ni. Place, product, price, promo. Cuma perbezaan dalam online marketing adalah kita memakai, kita ada tambah lagi tiga tu lah. Tiga P tu lagi. Nanti assignment 2 nanti Rin akan buat yang tu. Saya suruh Rin cari 7, sebab kat situ memang saya suruh cari 7. Dia nanti saya suruh Rin cari lah 7P apa, 8P apa, 9P apa. Sebab sekarang ni ada yang orang dah buat setengah company dah guna 9P pun ada. 9P? Online business. Sebab dia tengok pada situation, keadaan semasa. Tapi yang basic dia adalah 7 tu lah. Tapi pengembangan daripada 7 tu ada tambah 2, ada tambah 1. It depends. Sekejap tu kenapa tu? Ya, sini meh. Kena tinggal dengan mak. Lepas tu nangis. Oh lah, sial. Ambil dia, tunggu. So yang 4P ni macam saya tak perlu cerita banyak lah, sebab Rin pun dah belajar dah dalam kelas-kelas lain kan. Macam produk, price, promotion ni. So marketing dengan management. Nanti kita sekejap, saya tengok, saya rasa saya ada dalam ni ada. Tak apa, nanti kita buat. Nantilah assignment 2 lah kita buat terus 7P tu. Sebab saya lagi suka kamu pakai 7P. Sebab tu nanti dalam assignment 3 kamu kan kamu kena pakai 7P.
Penting ke saya Kita ada berapa assignment? Sempat apa dia? Sem ni ada berapa assignment? Assignment kita 3 macam biasa, cuma tambah quiz dengan midterm je lah. So cukup lah 60%. Tak risau, takut banyak sangat assignment. Assignment tetap sama, assignment 1, 2, 3. Cuma yang perubahan ni tambah quiz tu je lah. Quiz nanti Dia 4 assignment. Faizal 5 assignment. Tak masuk midterm. Macam saya 3 assignment je. Lepas tu saya letak quiz. Nanti quiz nanti saya pakai Google Classroom tu lah buat nanti. Cuma nanti Rin just isi je. Nanti dia automatic kira ni lah. Kira betul atau salah je lah kat situ. So business model pun Rin sebenarnya dah belajar kan business model. So sebab senang sikit lah. So dalam business model tu Rin dah tahu kan apa dalam elemen-elemen di dalam business model tu. First adalah value proposition. Okay, maksudnya apa value-nya idea tu, business tu pada company kita. Lepas tu customer segment, which customer yang kita nak fokus dalam kita punya business model tu, business tu nanti, idea business tu yang kita nak buat tu. Lepas tu what type of channel, macam mana kita punya customer relationship punya proses dan customer relationship punya proses dan ataupun customer relationship management punya proses nanti. Lepas tu what type of revenue stream yang kita ada, apa dia kita bikin resource, apa key activity kita nak buat untuk mencapai kita punya business model punya objektif, and then who is our partner tu kena ada lah kat situ, and then cost untuk structure the whole business idea ni lah. Dia nama cost structure tapi kita panggil cost of the entire idea of business model tu lah, kiranya berapa budget or totally budget for the kita nak buat idea tu. So, dia macam ni je sebenarnya, cost side, value side. Dia cost tu kita tengok, dia sebab apa saya tunjuk yang ni tu adalah orang tak faham masa kalau orang buat business model tu, orang tak faham kat mana yang mengira cost, kat mana yang kita nak tahu yang kita punya idea tu mendapat value balik, maksudnya dapat nilai return of investment lah, kita ROI lah, dan profit kita tu balik, maksudnya idea kita tu mendapat menjana keuntungan, menjana revenue tak, value side dia. So kalau Rin nak tengok kat sini lah, kalau dari segi cost side, dia daripada key activity, key partners, key revenue resource, lepas tu cost structure. Yang ni adalah based on cost side ni. Kat sini more kepada lebihkan pada budget lah, duit-duit semua tu. Kalau daripada value side, ya semua ni. Revenue stream. Revenue stream kena tahu lah, return on investment dengan profit lah. Mestilah benda tu kena dapat value. Tu yang penting je. Ni canvas dia. Din dah belajar, so saya tak boleh cerita banyak. Bagus dalam belajar budak-budak e-business ni. Dia dah belajar benda yang sama banyak kali. Okay. Dalam online business, kita ada 5 jenis kategori. Alah sedihnya. Alah kenapa kena tinggal ya? Sabar ya. Rin okey Rin? Adik dah okey dah? Okay. Okay, dalam online business ada 5 jenis kategori. Satu adalah affiliate marketing. Affiliate marketing adalah di mana adalah basically the way it works is that is a merchant who provide a product or service that willing to share some of his revenue with affiliate when they refer sale. Maksudnya affiliate marketing ni adalah kita bekerjasama dengan satu website tu dan kita willing nak share apa kata profit from the marketing sale tu lah. Itu dia namakan sebagai affiliate marketing. Kita bekerjasama lah membuat marketing dalam tu. Kita tompang. For instance, kita macam Rin nak bagi website Rin tu, orang notice Rin tompang affiliate dengan Lazada dengan Shopee supaya orang tahu company Rin ada kat situ, wujud di dalam dunia internet ni. Lepas tu kategori lain adalah information product. Ada yang online business ni ada jenis yang memberi maklumat tentang produk tau. Business company tu adalah based on mencari research tentang produk tu.
Tu yang dia buat YouTube channel, dia buat Facebook channel, Facebook untuk company, untuk tahu tentang informasi tentang produk tu je. Yang ni selalunya YouTubers lah buat information product ni. Dan company bayar dekat Ray supaya membuat review tentang produk tu sendiri. Bagus ke tak, apa semua tu. Yang ni business opportunity direct sale. Yang ni macam lebih kurang MLM, tapi kita more kepada direct kepada klien tu. Macam MLM, network marketing. Network marketing kita kena cari orang dan cari orang dan cari orang. Yang ni macam business opportunity ataupun direct sale ni more kepada macam Brain tengok Kowe lah. Yang jual Kowe. So macam jual Kowe ataupun jual insurans tu, yang tu adalah direct sales. Direct customer and customer dengan kita dan juga kita dengan klien kita. Kalau macam network marketing tu macam Brain kena cari orang, lepas tu orang tu pun kena cari orang supaya mendapat keuntungan tu balik lah. Tu leceh sikit lah kat situ. Yang lain-lain tu, yang kategori yang terakhir adalah miscellaneous ataupun others lah. Yang ni banyak. Yang ni sebab apa kena letak under miscellaneous yang ada adalah sebab dia banyak punya kategori. Dia ada data entry, dia ada email. Tukang baca email pun ada cash gifting. Tukang baca email? Tukang baca email. Ada company dia akan buatkan baca email. Ada satu company pun ni dalam kat Malaysia ni pun ada. Tengok menapis YouTube, menapis Instagram, menapis TikTok pun ada. Tugas Rin adalah menapis, menengok benda-benda tu tiap-tiap hari. Ikut waktu, tak kira lah tengah kadang-kadang dia, tapi kerja dia shift lah. Sebab ada kerja shift dia waktu malam, tengah malam sampai pagi sampai petang, macam tu. Ada macam email reader ni, kerja ni tengok email lah, baca adakah email ni memberi informasi ke tidak, adakah email ni boleh masuk ke dalam office ke tidak. So itu kerja email reader lah. Data entry ni kerja yang paling mudah lah, masukkan data. Still sekarang pun ada lagi orang buat kerja-kerja data entry. Ada company dia daripada, sebab dia ada dokumen manual tau, maksudnya yang form file tu dia nak transfer ke digital. So dia ada company yang akan tolong buat from manual jadikan digital tu, data tu. Itu kategori miscellaneous lah. So macam-macam lah kat situ. So habis dari segi business kategori, kita pergi tengok pada apa dia partnership, apa dia strategic alliances. Partnership ni is an agreement where parties agree to cooperate to advance their mutual interest. Maksudnya kita bekerjasama lah. Yang ni memang betul-betul bekerjasama dalam satu tujuan yang sama lah. Compare pada strategic alliance ni, strategic alliance ni more kepada partnership between firm whereby resource, capability and core competence are blended to follow mutual interest. Yang ni apa bezanya partnership dengan strategic alliance ni? Partnership ni kita bekerjasama je, tapi kita tak share pun resource segala-galanya. Kita agree, aku invest kat kau buatlah apa-apa, kau buatlah supaya bisnes kita ni dapat keuntungan, kau develop lah bisnes kita ni dapat keuntungan. Kalau macam strategic alliance ni, kita bukan setakat bekerjasama saja, tapi yang ni normally ni bekerjasama antara business partner, company to company lah. Yang ni, so yang ni strategic alliance ni macam kalau kita kerjasama yang boleh kita share resource, dan juga objektif dua-dua company pun, dan information berkenaan daripada salah satu company kita boleh pakai untuk mutual interest kita lah, untuk kemajuan bisnes kita. Itu strategic alliance. Sebab orang kadang-kadang terconfuse, partnership ni bukan sama je macam strategic alliance. Tak, strategic alliance ni kita boleh share semua resource kita. Company A, company B boleh share dua-dua punya resource untuk mengembangkan bisnes kita. Macam Lazada dengan Alibaba kan dia bawa Alibaba. So sebenarnya dia partnership, dia buat strategic alliance dengan Alibaba. Macam tu. Ni adalah strategi option untuk retailer. Augmented market research with social data and online reviews. Ni cara orang kata strategi untuk ni lah, untuk kita as a marketing pun boleh pakai. Kita tukar cara traditional marketing research, market research
kepada social data dan juga online punya online market research punya review lah. Maksudnya kita gunakan dalam talian kita, dalam internet semua kita boleh pakai, kita boleh cari data-data tu sana, compare, kita cari by manual lah. Dulu manual kan, pakai apa, kena buat survey kat luar apa semua tu, so macam leceh. So lepas tu strategi kedua adalah build brand shop to increase sales and new customer. Sekarang ni kan, kalau macam Rim perasan kan, semua yang mana company-company yang brand-brand ternama ni kan, semua tengah upkan nama-nama brand diorang. Sebab apa? Diorang dah tahu brand diorang tu kena bagi sentiasa wujud. Perasan tak kenapa macam Datuk Vida, Ali Syukri sekarang tengah slow? Sebab diorang tengah buat benda-benda, dia membuat cara diorang adalah cara marketing diorang lain. Jangan marketing diorang buat macam video-video bodoh-bodoh kan. Tapi sebenarnya video bodoh-bodoh tu sebenarnya mendapatkan tarik perhatian. Macam tu pada customer. Tapi dia banyak cara, macam saya kata dalam online marketing ni dia banyak cara, so depends lah macam mana. Tapi macam mana pun Ring kena build up brand tu, kena bagi brand tu sentiasa dia aware untuk resell dan juga untuk customer-customer yang baru. Lepas tu tightly integrated physical, online and mobile storefront into a single channel. Maksudnya Rin integrated kan semua business ni kan, from physical appearance, online dengan mobile kan, pada satu single channel. Maksud single channel adalah channel transaction channel Rin tu. Adakah Rin boleh bayar through online ke ataupun through card, pakai debit dengan credit card, kena ada macam satu single channel yang sangat kata efisien dengan efektif lah. Jangan buat multiple channel tau. Kalau buat multiple channel nanti kadang-kadang macam tak salah kalau nak buat payment transaction channel tu, pembayaran tu banyak channel tu tak kisah. Tapi adakah semua orang ada benda tu? Adakah nanti membebankan Ring kan? Tidak. Sebab tu kena macam orang, kalau macam Ring perasan kan, ada orang pakai e-wallet, ada orang tak pakai e-wallet. So, ada orang pakai debit card, ada yang pakai credit card apa semua kan, ada yang pakai QR kan, ataupun pakai online banking. Ring kena choose yang mana yang betul-betul channel pembayaran tu orang senang pakai. Kalau macam dalam Ring kita pakai debit dengan credit card lah senang. Kalau nak tambah e-wallet tu boleh lah, tapi jangan orang kata apa, macam mengutamakan wallet tu. E-wallet tu jadi secondary. Yang primary adalah debit dengan credit card. Kalau Ring kata nak fokus on online banking, buat pakai online banking. Sebab sekarang ni saya tengok banyak kedai-kedai dia dah mau prefer pakai online banking, QR online banking, supaya senang nak transfer, orang kata apa, nak transfer duit. So dia dah tukar lah pada single channel, senang, tak payah susah orang nak pakai e-wallet lah. Lepas tu have a defined showrooming strategy. Showrooming, okay, apa yang dimaksudkan showrooming ni adalah kita buat macam, perasan tak kalau showrooming ni, saya bagi contoh adalah orang yang buat live tu. Jual-jual live tu kan, promote barang, promote promote produk-produk dia orang lah. Lepas tu dia orang akan cerita lah kelebihan dia apa semua tu. Itu showrooming. Itu adalah orang kata showrooming strategi. Maksudnya dia tunjuk benda tu secara real. Yalah, sebab atas talian kan, macam Ring kata, kalau jenis macam Ring jenis cerewet, tengok gambar kan tak puas hati kan, betul lah. Kita kena rasa, kita tahu saiz dia tu. Yalah, macam even Wiser pun cakap, macam Rin pun cakap tadi kan, Rin tak puas hati sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Macam dia kadang-kadang dia kata saiz M, tapi M dia tu M macam mana. So kita tak puas hati dengan benda. So showrooming tak puas hati kat situ kan. So showrooming strategi adalah salah satu tujuan lah. Maksudnya kita buat live bagi orang nampak macam tu produk kita. Ni pun dekat Facebook pun banyak je orang tengah buat live ni. Dia pun tengok ada notification buat live benda-benda nak jual barang. And then kita fill the gap. Okay, fill the gap online retail rate. Maksudnya kita close the gap antara physical dan juga online punya ni. Sebab kadang-kadang online ni, kalau kita fokus on online punya jualan ni, dia akan
orang kata apa, akan buat gap tau antara kita dan juga klien kita. Tapi sebenarnya tak pun sebenarnya. Kalau boleh, kalau kita pakai online ni, kita kena close the gap lah between kita dan customer kita tu. Selalu contact, selalu buat promotion dan semua tu. Okay, yang goal ni dia boleh baca sendiri, benefit ni. Habislah chapter 2. So ada apa-apa soalan? Rasanya tak ada. Tak ada Okay, nanti Rin Tak jangan ada. lupa hantar assignment 1 Rin nanti. Dia last hari Jumaat lah. Tapi jangan masuk jangan pula Sabtu tu. Dia hantar pula Sabtu tu setkan dalam pukul 10 macam tu dia tutup. Untuk apa ni? Student hantar. Student tak boleh hantar lebih pukul 10 lah macam tu. Oh. So Rin Maknanya besok lah saya kena hantar. Alamak. besok lah kena hantar. Oh, boleh. Saya dah bagi Khamis minggu lepas kan. Apa masalah kau? Tapi ada buat assignment lain dulu. Dah bagi awal-awal pun masalah kau ni. Saya dah ada 3 assignment kat tangan. Buat semi dulu, semi priority. Okay. Apa-apa pun priority pada semi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya mengakhiri kita punya session ni. Saya akan stop recording. Okay, thank you for participating, Rin. Kita jumpa pada next class. Okay, saya stop dululah recording.